Malaysia kini adalah sebuah negara yang pesat membangun. Pencapaian Malaysia ini berdasarkan kestabilan politik, sosial dan ekonomi, pelaburan yang boleh dijangkakan, penyediaan insentif, kemudahan infrastruktur, kemudahan sumber manusia, persekitaran yang baik, dan hubungan kesatuan sekerja yang stabil. Di antara modal yang paling berharga ialah modal yang dilabur untuk melatih manusia. Hasil dari pelaburan itu akan lahirlah tenaga kerja yang seterusnya boleh dijadikan modal untuk membina negara selaras dengan dasar perindustrian negara. Menyedari hakikat ini, pada tahun 1986, Majlis Amanah Rakyat, MARA, telah menubuhkan Giat MARA. Bermula di Jitra, Kedah, Giat MARA telah menyusun satu program latihan kemahiran dalam bidang teknikal bagi memenuhi keperluan masyarakat tempatan secara lebih tersusun dan sistematik. Kini, Giat MARA dengan sokongan setiap rakyat Malaysia sedang membeling tenaga bergerak menjangkau 2020 dengan cita-cita menggunakan imej Malaysia sebagai sebuah kemat. Antara objektif penubuhan pusat Giat ini ialah memberi latihan atau memberi pengetahuan dan latihan kemahiran teknikal kepada penduduk-penduduk tempatan, khasnya kaum Bumiputera di luar bandar. Bezanya di antara IKM dan Pusat Giat ialah antara lainnya Institut Kemahiran MARA atau IKM mengambil pelatih yang mempunyai kelulusan akademik dan juga sistem latihannya adalah dengan menumpukan kepada kurikulum-kurikulum yang telah dikenal pasti. Manakala di Pusat Giat, pelatih-pelatihnya adalah lebih fleksibel, yang mana kelulusannya ialah di antara lepasan sekolah rendah hinggalah ke peringkat universiti. Manakala kumpulan sasaran lain ialah mereka yang belum pernah mendapat latihan kemahiran bagi tujuan mendapat kerja dan berusaha sendiri. Mereka yang hilang pekerjaan dan terpaksa mencari pekerjaan baru. Mereka yang ingin menambah pengetahuan, kemahiran untuk kemajuan kerja. Mereka yang sedang bekerja dan memerlukan peningkatan dalam jurusan yang diceburi. Di Pusat Giat, sistem latihannya boleh diubah sesuai mengikut keadaan, masa, minat pelatih dan juga keperluan pekerja mahir di satu-satu tempat yang telah dikenal pasti. Dari aspek pembangunan, penubuhan Pusat Giat ini kita menggunakan bangunan-bangunan yang tertinggal seperti bangunan kerajaan, bangunan dewan-dewan, sekolah-sekolah atau dewan-dewan belia dan sebagainya, dan diubah sesuaikan oleh pelatih-pelatih Pusat Giat dengan kerjasama penduduk-penduduk tempatan. Sehingga Mei 1992, sebanyak 35 buah pusat Giat telah beroperasi serta mampu memberi kemudahan latihan kepada 4,200 orang pelatih setahun. Adalah dijangka bilangan kemudahan di atas boleh meningkat kepada 6,800 orang pelatih setahun apabila 54 buah pusat Giat beroperasi awal tahun 1993. Jabatan-jabatan yang disebutkan tadi. Untuk mengikuti program latihan kemahiran di pusat-pusat Giat tidak memerlukan kelulusan akademik yang khusus. Pihak Pusat Giat lebih menekankan kepada minat setiap individu dalam bidang-bidang yang dipilih. Kegiatan-kegiatan sosial, keselamatan, terutamanya untuk mengelakkan daripada kebakaran daripada bomba. Pada minggu pertama, minggu orientasi, pelatih-pelatih baru diperkenalkan kepada jenis-jenis kursus dan peralatan yang akan mereka gunakan semasa latihan. Bagi memastikan kejayaan latihan, Pusat Giat sentiasa menyediakan alat-alat yang canggih mengikut perkembangan teknologi terkini. Gergaji puting gunanya adalah untuk membuat puting pada tanggam. Okey, yang ketiga, ketam golek.
Ketam kolek ada 2 jenis. Latihan-latihan sistem pusat giat adalah berorientasikan kepada projek sebenar dalam bidang-bidang kemahiran yang berkaitan. Gunakan untuk buat tanggal yang banyaklah masuknya ni. Sebelum saya masuk ke sini, saya bersekolah. Jadi di sekolah saya cuma mendapat ilmu pengetahuan saja. Jadi tak ada kemahiran lah di situ. Jadi saya ingin mendapatkan kemahiran. Jadi saya datang ke pusat ni untuk mendapatkan kemahiran. Penekanan adalah ke arah kerja-kerja amali dan boleh diubah sesuaikan mengikut kemampuan individu serta permintaan pekerja mahir tempatan. Berbagai kemudahan disediakan oleh pusat giat semasa latihan. Di antaranya, latihan percuma, allowance bulanan, kemudahan menggunakan semua peralatan dan mesin, sijil kehadiran krus pusat giat untuk yang berjaya, kemudahan bimbingan kerjaya selepas tamat kursus, berpeluang berjumpa dengan usahawan-usahawan baru yang boleh membawa anda ke arah kejayaan dalam bidang kemahiran. Setakat ini, 17 jenis kursus ketukangan yang mempunyai potensi diberikan di pusat-pusat giat. Antaranya termasuklah membaiki motosikal, membuat kusyen prabut, fabrikasi logam, mengetuk dan mengecat kereta, membuat barangan fiberglass, benaan ubin, memasang paip domestik, penyejuk bekuan dan penyaman udara serta membaiki enjin motorbot. Di pusat giat Kanga Perlis ini, para pelatih didedahkan kepada keadaan sebenar sesuatu kerosakan yang berlaku kepada sesebuah enjin, baik motosikal atau kereta. Di samping itu, mereka juga diajar dengan latihan asas kerja-kerja ketukangan seperti mengikir, memotong, mencanai, menggerudi, membenang, memetri, mengimpal dan sebagainya. Mula-mula kita kenal dulu komponen-komponen enjin dua lejang. Yang pertama sekali, yang ini kita panggil cylinder head ataupun bahasa Melayu dia kepala kebok. Dan yang ini kita panggil cylinder block ataupun bahasa Melayu dia kebok. Dan yang ini kita panggil piston ataupun ombak. Kita ada gelang piston di sini. Dan Kursus kita ada selama piston 6 tip hingga dan 12 bulan ini juga melatih peserta mengenal pasti kerosakan enjin dan merombak rawatnya. Kerja-kerja ini termasuk transmission, suspension serta sistem elektrik motosikal dan kereta. Mereka juga tidak lupa diajar tentang teori ketukangan. Kursus-kursus yang ditawarkan di pusat-pusat giat meliputi latihan-latihan kecekapan di peringkat asas yang mana apabila pelatih-pelatih yang berjaya mengikuti sepenuhnya latihan ini, mereka akan mempunyai kecekapan, pengetahuan dan pendedahan kerja pertukangan yang membolehkan mereka menjadi pekerja yang mahir. Konsep kita di sini, kita galakkan pelatih-pelatih mencari pelanggan di luar. Ya, daripada situ dia dapat tempahan. Macam dia boleh pergi dulu orang datang pada buat bahan-bahan yang nak dibuat. Sekarang ni kita pergi ke rumah, tanya. Orang rumah sama ada orang ada nak repair kerusi makan ke, sofa ke. Daripada situ saya rasa lebih banyak pelanggan kita boleh dapat daripada menunggu orang datang. Pengetahuan dalam kira-kira, ketukangan, penganggaran dan membaca
mentafsir lukisan pelan adalah juga diberi untuk membolehkan mereka memulakan perniagaan sendiri. Masa ini perniagaan kami berjalan dengan lancar. Perkhidmatan utama perniagaan kami ialah membuat cushion kenderaan, iaitu membaik pulih semua jenis cushion kenderaan, tak kira van, lori, dan juga akan datang insya-Allah kami akan membuat perusahaan iaitu membuat cushion kenderaan. Buat masa ini kami mempunyai 5 orang pekerja, satu daripadanya bahagian besi, 4 daripadanya untuk bahagian cushion, jahitan cushion. Kesemua pekerja-pekerja kami adalah lepasan daripada Giat Mara dan IKM. Sesebuah negara akan mencapai kemajuan dalam bidang perindustrian hanya apabila nisbah bilangan penduduk yang menceburi bidang kejuruteraan tinggi. Contohnya, negara Jepun dan Jerman yang mempunyai nisbah bilangan jurutera dan juruteknik yang tinggi berbanding dengan bilangan penduduk. Dan ini mendorong kedua-dua negara itu mencapai kemajuan ekonomi yang pesat berbanding dengan negara-negara lain. Gear pemasangan ataupun timing gear, dan ini ialah sesondol ataupun cam di mana kekurangan tenaga kerja mahir dalam bidang kejuruteraan bukan sahaja ketara di sektor swasta, malah wujud di sektor awam kerana sistem pendidikan masa dahulu lebih tertumpu kepada pengeluaran tenaga mahir dalam bidang sastra dan guru. Kini, menerusi pusat giat, pelatih-pelatih mendapat kemahiran ataupun latihan teknikal permulaan dalam masa 6 hingga 12 bulan berbanding dengan 2 hingga 6 tahun yang dihabiskan sama ada di sekolah atau di institusi teknikal dan di universiti. Sebenarnya, apa yang penting bagi Giat Mara ialah kualiti pengetahuan dan latihan teknikal yang diberikan itu, dan bukannya tempoh latihan yang mengambil masa hingga bertahun-tahun lamanya. Ya, sebelum saya masuk pusat giat ni, saya tak tahu apa semua mengenai jentera berat ke, jentera berenjin tak tahu lah. Jadi bila saya masuk ni, saya boleh lah. Betapa nak buat ni, dah banyak lah pengalaman saya boleh ni. Digit inilah bermula pusat giat yang diwujudkan pada 1 hari bulan Januari 1986. Kini, pusat giat telah muncul di tengah-tengah masyarakat luar bandar, hampir di setiap negeri di semenanjung Malaysia. Mana terdapat pada dua-dua tabung, kita cuma perlu membuka untuk membuang habuk yang terdapat di dalam ni. Perancang-perancang polisi pendidikan dan latihan vokasional dalam negara ini cuba mendekati aktiviti latihan bersesuaian dengan kehendak negara. Di sebelah pihak lain, ratusan ribu lepasan sekolah rendah dan menengah setiap tahun tidak dapat melanjutkan pelajaran di mana-mana agensi latihan disebabkan kekurangan tempat serta syarat kemasukan akademik yang rigid. Jadi selepas ditampal, ianya perlu digosok seperti menggosok plastik feeder tadi. Tujuannya apabila digosok ianya akan licin kembali seperti permukaan asal. Jadi apabila kita menyembuh, tidak kelihatan celah-celah halus ataupun lain-lain kerosakan. Konsep latihan di pusat giat berbeza dengan institut latihan-latihan yang lain, di mana pengurusan pusat giat masih mempunyai hubungan dengan bekas-bekas pelatih dengan memberikan bimbingan susulan seperti memberi maklumat teknologi terkini, menolong mendapatkan pekerjaan dan lain-lain. Dapat ulangan ini boleh bagi penjelasan atau pendengar budaya yang mana dah tamat latihan selama 6 bulan.
Tapi kita tempatkan sementara dulu lah di sini sebelum dia dapat tempat yang betul lah. Dari masa-masa yang lepas, kita dapati lepasan pusat giat ini begitu berjaya dan mereka mampu berusaha sendiri dalam bidang yang mereka diberi latihan. Berani kita katakan 95% daripada lepasan pusat giat telah pun berjaya dalam bidang masing-masing. Jenis-jenis kerja sekarang yang kita buat, dulu dan sekarang ni, di bidang kejuruteraan lah. Kadang-kadang kita ada buat untuk pelampung kapal di Sungai Bukit Canggang dan di Dingkil, Puchong. Kemudian tu kita dapat peluang membaiki segala-gala alat jentera seperti RB dan segala-galanya lah. Untuk masalah sekarang ni, kita dah terlalu banyak terlalu banyak tender yang kita buat dan tidak mencukupi lah kaki tangan. Dan kita kemudian agi-agikan pada satu badan swasta lah. Kita kontrakkan lah dia. Tender-tender kerajaan, itulah yang kita diberi peluang untuk mendapatkan kerja-kerja kerajaan. Dan kita membuat kerja sampai sekarang ni lah. Di pusat giat, pelatih akan sentiasa mendapat bimbingan dan tunjuk ajar dari tenaga-tenaga pengajar yang berpengalaman luas dengan peralatan-peralatan yang termoden serta sesuai dengan teknologi masa kini dan diikuti pula dengan kegiatan latihan harian yang berorientasikan kerja amali sebenar. A ke B bermakna setengah bahu ya, setengah bahu. Untuk membuat pakaian lelaki, kursus ini melatih para peserta teknik-teknik mengambil ukuran badan, teknik membuat pola mengikut fashion, teknik memotong berbagai jenis kain, dan teknik membuat jahitan tangan dan mesin. Di samping itu, para pelatih juga diajar tentang teori ketukangan termasuk penyelenggaraan mesin jahit dan alat-alat ketukangan jahitan dan membuat anggaran harga jahitan bagi keperluan perseorangan atau berkumpul. Lepas tu saya cuba apply pusat giat Mara, belajar pakaian lelaki ya. Walaupun saya perempuan, tapi saya rasa pakaian lelaki ni susah nak jahit kan. Dia perlu cabaran sikit dah. Buat masa sekarang kami telah mendapat tender-tender. Salah satunya dari pusat giat sendirilah. Itu pusat giat Jitra, pusat giat Macang Lubuk. Tempahan luar seperti baju Melayu dari pelatih bola sepak di Kedah. Satu tender bergantung kepada bilangan, banyaknya tender tu bilangan helai baju Jadi tak kurang daripada RM5,000 pendapatan kami daripada satu tender. Penglibatan penduduk tempatan sentiasa diberi perhatian dalam konsep penubuhan pusat giat. Ini dilakukan dengan cara melantik penduduk tempatan untuk menganggotai lembaga penasihat pusat giat bertujuan memberi peluang kepada penduduk tempatan memberi maklum balas supaya latihan di pusat giat bersesuaian dengan kehendak rakyat dari masa ke semasa. Dibagi-bagikan terus kepada alat-alat lengkapan yang biasa kita pasang seperti wash hand basin, WC, mangkuk jambar. Kursus kerja paip ini menyediakan para pelatih supaya berkebolehan membuat kerja-kerja pemasangan paip bagi bangunan domestik dan juga industri. Mereka dilatih memasang berbagai jenis dan ukuran paip bagi penyaluran air panas, air sejuk dan najis di samping memasang bahan-bahan seperti sink, WC, bathtub, tangki air dan sebagainya.
Kegunaannya adalah untuk memotong pipe besi. Yang ini dipanggil pipe cutter. Kegunaannya adalah untuk memotong pipe besi galvanik. Sekarang ni kita akan lihat beberapa membuat thread ataupun benang pada pipe besi galvanik ini. Sekarang ni kita sedang melilit white tape untuk bertujuan untuk supaya pipe tersebut tidak bocor. Mortar yang saya masukkan ini adalah mortar tanah yang kita gunakan untuk mengikat bata, mengikat bata yang dibuka balik semasa di dalam bengkel. Mortar tu yang kita bancuh terdiri daripada bahan dia tanah. Pertumbuhan perindustrian di Malaysia masa kini yang begitu berkembang telah menghasilkan permintaan tenaga kerja mahir yang begitu meningkat untuk keperluan industri masa kini. Jumlah penduduk negara kita yang makin bertambah mencetuskan banyak rumah dan bangunan yang perlu didirikan sebagai tempat tinggal dan tempat kerja. Dengan demikian, tenaga kerja mahir dalam bidang benaan, pemasangan paip domestik, pendawaian elektrik, fabrikasi logam dan pembuatan perabot adalah prioriti yang diberi keutamaan oleh pihak kerajaan dan juga swasta. Negara kita memerlukan beratus ribu pekerja mahir dalam berbagai bidang ekonomi, sama ada dalam bidang pengeluaran, perkhidmatan atau pembuatan ke arah peningkatan teknologi. Adalah diharapkan pusat giat akan menjadi tempat untuk kaum bumi putra memperolehi maklumat serta latihan mengikut perkembangan teknologi semasa sesuai dengan keperluan tenaga mahir tempatan. Menyejukkan bahagian kondenser. Jadi ini ialah untuk alat kawalan keselamatan untuk bahagian tekanan tinggi dan tekanan rendah. Jadi kalau masa kata bahagian tekanan rendah, jadi kompresor. Alat-alat komunikasi seperti radio, TV dan perakam video merupakan alat elektronik yang paling popular. Permintaan dari segi penggunaan alatan tersebut kian bertambah. Begitu juga dengan permintaan baik pulih dan penyenggaraannya. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab Kiat Mara untuk melatih dan melahirkan para peserta kursus supaya menjadi cekap dan mahir dengan memberi pengetahuan dan latihan teknikal yang tersusun. Mana pangkat-pangkat yang terdapat dalam radio? Ini satu darjah blok radio AM daripada pangkat RF. RF menerima maklumat transfer, menerima maklumat daripada antina pada pangkat RF. Kemudian hantar pada pangkat mixer, IF, detektor, masuk pada driver membesarkan radio model, audio modulator, signal bentuk modulator. Kemudian hantar pada audio output dan terus dihantar pada speaker untuk mengeluarkan gelombang bunyi. Kejayaan pusat giat di seluruh negara
mendapat pengiktirafan Pertubuhan Buruh Antarabangsa atau ILO. Seorang pakar ILO, Dr. Alex Graham, telah memuji kejayaan Pusat Giat dan menyarankan bahawa Pusat Giat dijadikan contoh kepada negara lain selaras dengan latihan yang diperkenalkan oleh ILO melalui program Training Rural People for Gainful Activities. Jadi untuk makluman, pada sekarang kita dah ada permanent untuk sesi kedua, iaitu bagi sesi 1992. Mana untuk sesi pertama iaitu bagi 1991. Sambutan menggalakkan lah, sebab apa kita nak kuota 20 memang penuh untuk 20 orang pelatih lah. Saya nak tanya Cikgu Kasan, ada tak sistem atau cara Cikgu Kasan sendiri cuba mendekatkan minat pelatih-pelatih kita supaya lebih berminat study? Jadi salah satu cara yang saya terangkanlah kita macam saya di sini, saya kenalkan benda baru lah. Macam ada yang baru yang pelatih tak pernah jumpa. Jadi saya kenalkan, jadi dari situ dapat tarik minat pelatih lah untuk belajar. Umpamanya saya adakan model panel board tu. Sebenarnya pelatih tak pernah jumpa, jadi saya adakan panel board tu untuk sebagai model. Jadi dapat menarik minat pelatih lah untuk belajar dengan elektrik lah. Apa tujuan panel board? Itu untuk kita nak perkembangkan pengetahuan pelatih dalam bidang industri lah. Daya kreativiti. Daya kreativiti. Sebelum saya buka bengkel ni, saya mendapat latihan daripada Pusat Giat Mara Lestak selama setahun. Jadi bila keluar daripada Pusat Giat, kami mula buka bengkel ni dengan beberapa orang kawan. Modal permulaan bantu oleh keluarga dan alat-alat kelengkapan kedai pihak Mara yang bantu. Dan juga sambutan daripada orang ramai ke orang kawasan sini. Pendapatan untuk sebulan kedai ni dalam 800 ke RM1,000 lah. Cemerlangan Giat Mara di dalam mencapai kemahiran wawasan negara terbukti apabila menerima penganugerahan Inovasi Perkhidmatan Awam 1992 pada 6 hari bulan Mei 1992. 6 bulan tu masa terlalu singkat, tetapi dengan adanya tenaga pengajar yang mahir dan berpengalaman yang memudahkan pelajar-pelajar mengikuti kursus. Pengajaran dia selama saya 6 bulan ni agak mahal juga. Tunjuk ajar cikgu pun agak semua ni saya boleh tunjuk ajar semua. Apabila pelatih itu tamat di Pusat Giat menjalani latihan selama 6 bulan, bukan bermakna mereka ni hilang terus. Pengurusan Pusat Giat dari segi kaki tangan, guru-guru yang berpengalaman, pengurus-pengurusnya terus akan memberi bimbingan kepada mereka ini di mana juga mereka berada. Di samping itu juga pelatih-pelatih Pusat Giat boleh datang semula ke Pusat Giat untuk berbincang dengan guru-guru mereka dan seterusnya mendapat apa jua teknologi yang terkini bagi membantu perusahaan mereka seharian di tempat masing-masing. Pada masa ini, mengikut kajian kita telah berjaya menghantar pelatih lepasan Pusat Giat di merata-merata tempat, termasuklah di luar negeri. Antara tempatnya adalah di negeri Jepun, yang mana pada masa ini seramai 25 orang pelatih sedang menjalani latihan di tahap teknologi tinggi. Mereka ini telah dipilih dari mereka-mereka yang telah tamat dari Pusat Giat, yang telah berada dalam perniagaan sendiri. Dan mereka ini pada masa ini telah mendapat pendapatan yang lumayan, yang jumlahnya lebih kurang 125,000 yen atau 2,500 ringgit sebulan. Kesimpulan, pertumbuhan perindustrian di negara ini memerlukan penglibatan tenaga mahir. Justru itu, wajarlah kita semua membuat persediaan dan perancangan demi merebut peluang yang terbuka luas di sektor perindustrian di negara kita. Rebutlah peluang itu dan terimalah cabaran ini bersama Giat Mara bergerak menjangkau 2020 dengan cita-cita dan semangat untuk melahirkan imej Malaysia sebagai sebuah negara maju.